Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pengamiran. Ya, pengamiran iaitu orang kata topik tambahan kepada pembezaan untuk semester ni. Jadi apa yang perlu awak faham adalah bila kita belajar bahawa bila anda dalam pembezaan kita diberi Y. Maafkan saya. Sebelum ni kita belajar bahawa Y sama dengan katakan AX kuasa N. Jadi kalau dibezakan dy per dx, anda akan dapat N AX kuasa N tolak 1. Ini adalah pembezaan. Okey, apa beza pembezaan dengan pengamiran? Kalau pengamiran, jika dy dx sama dengan kosong, dengan NAX kuasa N tolak 1, katakan bahawa saya diberi bahawa kalau kita bezakan, kita diberi bahawa AX kuasa N. Okey, jadi kalau saya kamirkan AX kuasa N terhadap X, ataupun dipanggil sebagai dx, ya, dx ni penting kerana ini x belakang ni menentukan apa yang kita kamirkan. Di sini kita ada ax kuasa n, jadi x yang kita kamirkan. Yang a dengan n tak ada kena-mengena. Ya, jangan kamirkan a dengan n pula. Okey, jadi apa yang perlu buat? Dia akan jadi, okey, untuk kamiran dia akan jadi ax kuasa n tolak 1 bahagi dengan n, bukan n tolak 1, n tambah 1. Sebab ini beza, ini kamir. Ya, tambah 1 dengan satu isyarat tambah C. Kenapa tambah C? Sebagaimana kalau awak tengok, saya bagi contoh, kalau dy dx ya, y sama dengan 3x tambah 5. Okey, jadi bila awak bezakan, dia akan jadi dy per dx sama dengan X bawa ke depan, kuasa 1, 1 kali 3, 3, X kuasa 1 tolak 1, kosong, maka dia jadi 3. Perhatikan bahawa 5 tu, dia tak ada X, betul tak? Dia adalah X kuasa kosong. Jadi bila X kuasa kosong, dia bawa ke depan, kosong darab 5, jadi kosong. Okey? Alright, jadi 3. Okey? Tetapi, jika saya bezakan, kalau saya kamirkan 3 dx. Kena ingat bahawa sini ada x kuasa kosong ya. Ni pun ada x kuasa kosong. Maka dia akan jadi 3x kuasa kosong tambah 1. Pada peringkat awal tulis dulu. Nak bagi awak faham. Kosong tambah 1. Tetapi dalam kes ini dia tak boleh tambah dengan 5. Sebab awak tak tahu. Dekat mana duduknya. Ya, dia boleh jadi dekat mana-mana dalam baris garisan. Maka dia akan jadi tambah C. Dalam topik berikutnya nanti baru saya ajar bagaimana C itu boleh diperolehi. Bila kamirkan 3 dx, ini akan jadi Y. Ya, Y sama dengan 3x tambah C. Okey, itu beza dia. Ya, jadi bila dapat dy dx sama dengan 3, maka kita kamirkan dy dx, kita akan dapat balik. Tetapi kalau perhatikan bahawa ini asal Y, ini Y yang baru. Ya, kedua-dua ni sepatutnya sama kan? Tetapi kerana bila kita kamirkan, kita belum masukkan di mana kedudukan titik itu. Jadi kita tak boleh katakan Y sama dengan 3x tambah 5, cuma kita boleh kata Y sama dengan 3x tambah C. Okey? Contoh berikutnya saya akan bagi beberapa contoh lagi untuk bagi awak faham bagaimana apa yang dimaksudkan dengan kamiran ini adalah cermin kepada dy dx. Ya, adalah songsangan terhadap dy dx. Okey, mari kita muka surat berikutnya. Okey. Sebagaimana yang kita anda lihat dalam modul kita ada beberapa contoh ya. Di muka surat 2 kita ada contoh A dan B. Tetapi saya tak nak tentu topik itu. Saya hanya nak contoh bahawa
Okey, perhatikan bahawa okey, ada pembetulan sikit. Mari kita tengok contoh A Contoh A di muka surat 2 Dikatakan bahawa diberi d per dx bagi d per dx bagi x kuasa 3 tambah 5 sama dengan 3x kuasa 2. Maka, jika dikamirkan, dia tanya, kamirkan 3x kuasa 2. 3x kuasa 2 dx baik, kamiran 3x kuasa 2 dx sama dengan, okey, dalam modul dia katakan bahawa x kuasa 3 tambah 5. Okey, pada hakikatnya awak kena ingat bahawa kamiran 3x kuasa 2 dx tidak sama dengan x kuasa 3 tambah 5. Dia boleh jadi x tambah c saja. Okey, konsep asas dia ialah kata dia boleh patah balik. Patah balik ataupun dipanggil sebagai pantulan ataupun orang kata sebagaimana contoh tambah dan tolak, darab dan bahagi, begitu juga beza dengan kamir. Tetapi dia tidak menjadi satu jawapan mutlak bahawa x kuasa 3 tambah 5 sebagaimana yang dinyatakan dalam modul. Begitu juga dengan soalan B. Soalan B mengatakan bahawa diberi jika bahawa d per dx bagi x kuasa 3 tambah 5x tolak 1, anda dapat 3x kuasa 2 tambah 5. Okey, ini pembezaan biasa. Maka, jika ditanya bahawa kamiran bagi 3x kuasa 2 tambah 5 dx, maka jawapan yang sepatutnya anda dapat bukan lagi x kuasa 3 tambah 5x tolak 1, tetapi x kuasa 3 tambah 5x tambah c. Okey, tambah c. Ini yang berbeza. Okey, ini yang berbeza. Okey, itu anda kena ingatlah. Okey, jadi anda boleh tengok pada contoh yang dibuat pada praktiskan diri sebagaimana yang telah saya ulas dalam kuliah, iaitu praktiskan diri 1.1.1 untuk latihan. Alright. Jadi seterusnya kita nak tengok dari segi konsep bagaimana kita belajar apa dipanggil sebagai pengamiran. Okey, secara hakikatnya awak kena tengok bahawa kamiran A dx iaitu bila A dx awak akan dapat AX tambah C. Okey, awak kena ingat bahawa A dan juga X adalah pemalar. Pemalar ni maksudnya dia boleh jadi apa-apa nombor. Bukan X. Ni adalah C, Okey, A dan C boleh jadi mana-mana nombor. Jadi awak kena jaga-jaga. Dia boleh jadi pecahan, dia boleh jadi nombor kompleks, dia boleh jadi macam-macam lah. Dia boleh jadi macam-macam. Alright? Adalah syarat-syarat dia yang ni. Tapi orang kata secara hakikatnya biasanya kita dapat nombor lah. Ni. Alright. So apa yang kita nak tengok? Bahawa secara rumusnya, apa yang awak kena faham bahawa kamiran A X kuasa N dx adalah sama dengan A X kuasa N tambah 1 bagi dengan N tambah 1 tambah dengan C. Jaga-jaga di mana tulis C, dia mesti sebaris dengan per ni. Jangan bawah, kalau di bawah maksudnya lain. Baik? Okey, mari kita tengok beberapa contoh yang diberi dalam soalan modul. Okey. Contoh yang diberi adalah, saya beri contoh saya katakan sebagai 8 dx. Ingat bahawa di belakang 8 walaupun tidak dinyatakan X dan sebagainya, kena ingat bahawa dalam kuliah terdahulu saya beritahukan bahawa X itu adalah kuasa kosong. Okey, maka apa yang akan berlaku bila awak kamirkan, dia akan jadi 8X
kuasa kosong tambah 1 bahagi dengan kosong tambah 1 tambah C. Maka jawapan awak akan jadi 8X tambah C. Okey, kemudian dia ada, katakan kamiran 3X dx. Ini akan jadi, ingat balik, 3X kuasa 1 tambah 1 bahagi 1 tambah 1 tambah C. Ini akan jadi 3X kuasa 2 per 2 tambah C. Okey, boleh? Okey. Jadi orang kata, cuma saya nak bezakan di sini, tambahan di sini adalah, katakan kita dapat kamiran 1 per X kuasa 5. Okey, dx. Dia akan jadi apa? Okey, apa kita kena buat? Apa yang saya pernah ajar dalam pembezaan? Ini awak kena ubahkan dahulu menjadi kamiran X kuasa negatif 5 dx. Kemudian baru anda boleh kamirkan, iaitu X kuasa negatif 5 tambah 1 bagi negatif 5 tambah 1 tambah dengan C. Jika anda tidak tulis tambah C ni, maka jawapan anda menjadi salah. Baik. Kemudian kita ada sama dengan X kuasa negatif 4 bahagi dengan negatif 4 tambah C. Pelajar-pelajar sekalian, sebaik-baiknya jangan tinggalkan jawapan anda begini. Ya, jangan tinggalkan jawapan anda begini, kerana apa? Negatifnya di bawah. Ini ada negatif. Jadi sebaik-baiknya jadikan dibalik dalam bentuk begini. Maka dia akan jadi negatif, sebab positif bagi negatif kan, dia tak negatif tepi. Jadi 1 per 4 X kuasa 4 tambah C. Okey, tu cara dia. Okey, katakan satu lagi contoh. Katakan kamiran 6X kuasa 3 dx. Maka apa yang awak akan dapat ialah, 6 kuasa 3 dx, 6 kuasa, saya padam kejap. Mana pemadam saya? Pemadam saya di sini. Saya tulis balik. Maknanya saya nak 12x kuasa 2 katakan dx. Maka akan ada, bukan kamiran lagi dah. Maafkan saya sini, silap. Sini akan jadi 12x kuasa 2 tambah 1 bahagi 2 tambah 1 tambah C. Ini akan jadi 12x kuasa 3 per 3 tambah C. Sini akan jadi, ini tak lengkap lagi ya, kena bahagikan. 12 bahagi 3 adalah 4x kuasa 3 tambah C. Selesai. Okey? Itu ya contoh-contoh untuk hari ini. Okey, nanti kita akan tengok balik soalan-soalan selanjutnya. Sementara itu, okey, ini dipanggil, apa yang saya ajar yang tambah C ni dipanggil sebagai kamiran tak tentu. Okey, kamiran tak tentu sebab tiada nilai diberi di sini. Itu nanti the next topik baru kita akan tengok. Kita belajar yang asas dahulu. Ya. Okey, bagi bahagian lanjutnya adalah di mana awak akan lihat kamiran dipanggil sebagai fx tambah gx. Jangan risau, tak ada benda yang susah di sini. Dx maknanya tambah tolak, maknanya dia maksud sini adalah fx ni satu persamaan, ungkapan, gx ni satu ungkapan. Lepas tu dia sama juga dengan, iaitu kamirkan fx dx tambah atau tolak
kamiran GX DX. Okey? Maka anda boleh pisahkan kamiran tu. Bukan buat semua sekali. Ya? Right. Apa yang kita kena buat dahulu? Pertama sekali, katakan saya ada, right? Katakan saya ada di sini contohnya kamiran 3x kuasa 2 tambah 5x tolak 4 dx. Apa yang boleh buat adalah kamiran 3x kuasa 2 dx tambah kamiran 5x dx tolak kamiran 4 dx. Ya, ini adalah konsep saja. Benda ni awak boleh buat terus, tak masalah. Sebab ni nak beritahu bahawa awak boleh kamirkan daripada fx dengan gx ni, kalau tambah tolak, awak boleh kamirkan 1, kamirkan dengan 2. Okey, jadi awak boleh pisahkan. Maka beginilah cara dia. Okey, maka sini akan jadi 3x kuasa 2 tambah 1, 3 per 3. Lepas tu tambah dengan 5x kuasa 2 per 2 tolak dengan 4x tambah dengan C. Maka dia akan jadi sini 3 dengan 3. 3 bagi 3 dapat 1. Maka x kuasa 3 tambah 5x kuasa 2 per 2 tolak 4x tambah C. Ini jawapan akhir awak. Apa yang nak dibuktikan di sini adalah bahawa fx plus gx ataupun contohnya 3x kuasa 2 ni adalah fx, 5x ni adalah gx, dan berikutnya adalah nombor lain. Jadi orang kata awak boleh beza kamirkan 1, 1, 1. Boleh dipisahkan. Okey? Ini yang boleh pisahkan. Jangan pisahkan yang lain-lain ya. Ada cara lain pula nak buat. Okey. So, contoh-contoh lanjut. Okey, katakan kita ada di sini. Alright. Berikutnya kita ada contoh kamiran 3x tambah 5 darab dengan 5x tambah 4. Okey, dx. Jika ada bentuk begini, apa yang perlu anda buat adalah kembangkan dahulu ya semua yang dalam kurungan. Maka dia akan jadi, tutupkan 5 dahulu, awak kamirkan. Okey, maka awak kamirkan, apa jadi? Dia akan jadi 3x darab 5x adalah 15x kuasa 2. 3x darab 4 adalah tambah 12x. Tutup 3x, 5 kali darab 5x adalah 25x. Lepas tu, apa lagi? 5 darab 4 adalah tambah 20 dx. Make sure ada dx tu. Sebab ini akan menyatakan bahawa awak nak kamirkan semua ini terhadap x. Itu penting. Ya. Seterusnya adalah kamiran. Okey, apa dia buat? Kita kamirkan. Nak kamirkan. Okey, kena mudahkan dulu. 15x kuasa 2 tambah dengan 12 tambahkan 25. 37x tambah 20 lepas tu dx. Seterusnya kita kamirkan. 15 adalah 15 kuasa x 15x kuasa 3 per 3 tambah 37x kuasa 2 per 2 tambah 20x tambah C. Okay, inilah jawapan akhir awak. Betulnya di sini adalah dia bukan macam pembezaan. Pembezaan ada hasil darab, betul tak? Kamiran dia tak ada hasil darab. Kamiran awak kena darabkan dahulu. Baru awak selesaikan. Okey? Alright. Bentuk seterusnya. Jika dia beri begini pula. Kamiran, katakan x kuasa 4 tambah 1 bahagi dengan x kuasa 2. Ini kadang-kadang kalau tak faham dia akan jadi merapu. Ya. Okey.
kalau bawah ni ada single divisor ataupun orang kata pemboleh apa dipanggil sebagai pembahagi, maka awak boleh pisahkan begini. Kamiran X kuasa 4 per X kuasa 2 dx tambah kamiran 1 per X kuasa 2 dx. Jadi, kan dah boleh bahagikan kan, betul tak? Jadi, di sini akan jadi kamiran X kuasa 2 dx tambah dengan kamiran X kuasa negatif 2 dx. Lepas tu baru kamirkan. Maka dia akan jadi X kuasa 3 per 3 tambah X kuasa negatif 2, negatif 2 je. Sorry. Bukan negatif 2. Di sini negatif 2 tambah 1 kan. Negatif 2 tambah 1, maka negatif 1 per negatif 2 tambah 1 jadi negatif 1 tambah C. Maka dia akan jadi X kuasa 3 per 3 tolak. Kenapa tolak? Positif bahagi dengan negatif. Dapat negatif. Jadi X ni kuasa negatif kan? Bawa ke bawah balik. Macam ini. Dia akan jadi 1 per X tambah C. Selesai jawapan awak. Okey? Boleh? Okey. So, itu satu. Ada satu lagi. Dia diberi contoh begini. Ya, kalau tengok dalam muka surat 5, ya, dia bagi kamiran X kuasa 2 tolak 25, ya, bahagi dengan X tambah 5. Okey, dx. Okey, ini contoh saya ya, bukan contoh dalam modul, tetapi mirip-mirip konsep yang sama. Okey, di sini X kuasa 2 tolak 25, awak kena ingat ada kaitannya dengan dipanggil sebagai kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. Maka dia akan jadi begini. Kamiran ini adalah X tambah 5 X tolak 5. Kenapa? X darab X, X kuasa 2. 5 darab 5, 25. Tetapi sebab tambah dengan tolak, 5 darab X, 5X, negatif 5 darab X, negatif 5X, 5X tolak 5X jadi kosong. Maka jadilah X kuasa 2 tolak 25. Okay, kita tengok ni Jadi orang kata tadi di sini kan. Sini X tambah 5. Okey, X tolak 5. Maka X darab dengan X. Ya, dia akan jadi X kuasa 2 tolak 5X. Yang ni dia, yang ni kalau darab tu. Okey. Tambah 5X tolak 25. Maka 5X tambah 5, negatif 5X tambah 5X, dia jadi sifar. Maka jadilah X kuasa 2 tolak 25. Itu maksudnya kuasa 2 sempurna. Dia ada apa nombor lagi? Dia ada kuasa 2 sempurna ni macam ni. Contohnya 9, 4, orang kata 9, 4, 16 dan berikutnya. Tetapi di sini kena pastikan negatif. Kalau dia positif dia tak boleh. Positif tak boleh, dia mesti negatif. Sebab bila awak kembangkan balik, baru nampak X tambah 5, X tolak 5. Maka di sini dia akan jadi X tambah 5 dx. Maka di sini akan jadi X tambah 5 dengan X tambah 5 kan, boleh dibahagikan. Maka jadi 1. Maka soalan awak jadi kamiran X tolak 5 dx saja. Maka jawapan awak akan jadi X kuasa 2 per 2 tolak 5X tambah C. Selesai. Jawapannya ringkas je, tapi di sini trik dia. Okey? Begitulah beberapa contoh yang telah saya tunjukkan.
Maka itulah yang awak kena cuba buat nanti. Okey. Alright. Okey, last untuk untuk video ini, saya akan tunjukkan apabila dia nak carikan balik di mana awak diberi contohnya macam soalan nombor 3 ya. Soalan nombor 3 dalam modul muka surat 6 diberi bahawa kamiran X tambah X kuasa 3 per X dx adalah sama dengan Px tambah Qx kuasa N tambah C dengan dikatakan bahawa P, Q, N dan C adalah pemalar. Dia minta anda carikan nilai P, Q, N dan C. Okey, apa nak buat? Okay, buat satu persatu. P, Q dan N saja. C tak perlu. Maka pertama sekali awak selesaikan yang ni dahulu. Ya, maka jadi kamiran ini boleh bahagikan betul tak? Jadi X bahagi X dapat 1 tambah X kuasa 3 bahagi X dapat X kuasa 2 dx. Sama dengan, okey, kita selesaikan yang ni ya. Bukan samakan kawan ni, selesaikan yang ni dahulu. Maka di sini awak akan jadi dapat apa ni? Kamiran 1 dapat X. Kamiran X kuasa 2 dapat X kuasa 3 per 3. Betul ke? X1 ni jadi X, kan? X tambah 1 kan? X. X kuasa 2 tambah 1, kuasa 3 per 3, tambah C. Okey. Bila dapat jawapan ini, awak bandingkan dengan persamaan asal yang dia nak, yang soalan bagi. Maka di sini kalau awak tengok, yang ni dengan kawan ni. Depan X ada apa? Tak nombor apa-apa kan? Jadi, P sama dengan 1. Okey, kalau kosong tak boleh. Kosong darab X jadi kosong. Jadi ini P adalah 1. Okey, bagaimana pula dengan Q? Ya, Q adalah 1 per 3. N, ni dia kuasa dia. N adalah 3. Selesai jawapan awak. Okey, jika dapat soalan begini, selesaikan kamiran dulu. Ini kita boleh buat. Ini kita dapat apa-apa. Ya, ini kita boleh buat. Ini sebab kita tahu apa kaedah dia. Di sini hanya keterangan saja. Dia bagi tahu je apa jawapan akhir. Jadi inilah kita bandingkan. Ya, ini kita bandingkanlah. Itu cerita dia. Baik. Kita jumpa ke dalam video yang selanjutnya. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih.